Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi saya menyebut bahawa tajuk yang akan saya kongsikan pada pagi ini adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sifat 20. Kebelakangan ini, pengajian Tauhid yang berasaskan sifat 20 ini, yang diperkenalkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kadang-kadang ataupun ada menimbulkan banyak kontroversi. Ada pihak yang tidak bersetuju dengan pengajian Tauhid berasaskan sifat 20 ini. Ini bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan semasa, pengajian yang mengikuti pengajian Tauhid, yang menghadiri kelas-kelas Tauhid, Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya rasa mereka bersetuju dengan pendapat saya ini. Ada pihak yang tidak bersetuju dengan pengajian Tauhid berasaskan sifat 20 ini, di mana mereka mengatakan sifat Tuhan bukan 20 sahaja. Pada mereka penyusunan sifat Tuhan seperti 20 sifat ini adalah satu perkara bid'ah. Iaitu satu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Tidak ada zaman Nabi dan tidak diamalkan, tidak dipraktikkan oleh Nabi SAW. Rasul pun tak pernah ajar. Itu maksudnya, Rasul pun tak pernah ajar Tauhid yang macam itu, kata mereka, dakwa mereka. Mereka kata segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala terkandung di dalam Al-Quran. Maka untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, ayat-ayat yang memperkatakan tentang sifat-sifat Tuhan itu patut dibaca dan dijadikan panduan, iaitu ianya lebih dari 20. Di sini saya membacakan contoh. Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Hajj. Dalam suratul Hajj ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam contoh yang kedua, saya bacakan ayat Qur'annya, iaitu dalam suratul A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam contoh ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Taha ayat 8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, iaitu nama-nama yang baik. Dalam contoh ayat yang keempat, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 74, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Demikianlah 4 ayat yang saya bawakan kepada tuan-tuan untuk menyatakan bahawa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada terdapat dalam Quran, dan ianya sebenarnya lebih daripada 20 sifat. Sesungguhnya secara ijmal atau secara ringkas, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah banyak yang tidak terhingga, sehingga diistilahkan semua nama-nama yang menunjukkan, membuktikan kepada nama-nama sempurna, nama-nama yang sempurna, yang selayaknya, iaitu nama-nama Allah semuanya adalah sempurna, yang menunjukkan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya dengan zatnya. Ada pula
pihak yang berpendapat bahawa mempelajari tauhid melalui sifat 20 ini paling baik hanya boleh membuatkan seorang itu tahu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, yakni Allah SWT. Iaitu ada golongan yang mana mereka ini, kalau kita ni belajar sifat 20, kita hanya tahu dengan kenal beza. Tahu tu ilmu yang bertapak di akal, kata mereka. Adapun kenal tu ilmu yang bertapak di dalam jiwa. Tu kenal. Jadi antara tahu dan kenal, lebih baiklah kenal. Itu ilmu yang bertapak di hati atau mendarah daging. Mungkin kalau didalami lagi, dapat juga tahu 20 sifat yang mustahil bagi Tuhan pula. Dan satu sifat yang harus baginya. Namun itu hanya setakat tahu dakwaan mereka. Dan setakat boleh menjadi orang yang alim billah. Orang alim billah iaitu orang yang boleh bercakap, boleh berhujah, boleh memberikan dalil-dalil berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Iaitu dikatakan sebagai orang yang alim. Orang yang alim yang tahu berkenaan dengan tajuk-tajuk berkaitan dengan ketuhanan. Atau ada ilmu tentang Allah. Tidak lebih dari itu. Alim billah. Mereka berkata bahawa sifat 20 ini tidak mampu membawa kepada kefahaman. Kecuali kepada orang-orang yang IQ-nya, yang akalnya bagus, maka dengan pendekatan sifat 20 ini, mereka akan dapat menghayati satu penghayatan yang boleh dia belajar wujud qidam baqa lafatuhu lil hawadis sehingga akhir. Mereka boleh menghayatinya, menjiwainya, meresap dalam hati mereka sehingga mereka meyakini akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi. Jadi kata golongan ini bahawa mereka ini tidak mampu membawa kepada penghayatan dan penjiwaan yang sepenuhnya. Oleh itu sifat-sifat Tuhan itu tidak dapat dihayati atau dijiwai di hati. Mereka mengatakan bahawa sifat 20 ini tidak mampu membawa manusia supaya merasa bertauhid atau membuatkan manusia berjiwa tauhid. Ini adalah kerana di zaman itu bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berdepan dengan Jabariyah, berdepan dengan Qadariyah, berdepan dengan golongan Mu'tazilah, golongan yang meletakkan akal itu lebih tinggi lagi daripada Quran dan hadis. Jadi oleh kerana itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ini membuat satu rumusan, satu metodologi pendekatan untuk menentang golongan Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah ini, dan juga untuk menentang golongan falsafah yang sesat, iaitu falsafah Yunani yang menyerang Islam, yang menggunakan hujah-hujah akal. Maka pada ketika itu yang lebih dititik beratkan, yang lebih diutamakan adalah untuk menentang golongan ini daripada umat Islam pada ketika itu terjebak ataupun terperangkap dengan kekufuran. Maka idea ataupun metodologi sifat 20 itu adalah sangat sesuai dan tepat pada ketika itu. Bahkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali juga mengikuti akidah apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi apa yang saya katakan tadi bahawa dengan mempelajari sifat 20 ini pada umumnya dia tidaklah boleh menyebabkan ramainya manusia-manusia ini, umat Islam ini, membawa kepada manusia ini benar-benar bertauhid atau membuatkan manusia berjiwa tauhid dalam arti kata yang sebenarnya. Maknanya dia lebih kepada iaitu ilmu kalam untuk menjawab tuduhan daripada musuh yang sesuai di abad yang ketiga, di kurun yang ketiga pada ketika itu. Jadi dengan kata lain, ia hanya mampu setakat membuatkan manusia itu berfikiran tauhid tanpa menafikan bahawa ramai juga sekiranya mereka ini diberi hidayah. Semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka diberi hidayah taufik, mereka mudah saja untuk menyebabkan mereka itu menghayati tauhid. Ada satu rasa-rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan sebagai rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Kalau tidak, ia hanya berfikiran tauhid saja. Orang yang berfikiran tauhid ini mungkin tauhidnya sah. Tauhidnya sah dari sisi agama. Bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhidnya sah. Tapi sekiranya mereka tidak menghayatinya, sebab tauhid ini perlu dihayati, dijiwai, mendarah daging pada setiap hari, setiap saat, detik dan ketika. Sebab kita tak boleh putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata tidak, maka nama tauhid itu hanya di fikiran, belum di hati. Maka dia hanya tahu Tuhan tapi tidak kenal dan tidak dapat rasa bertuhan. Rasa Allah itu menguasai dia, rasa di hati dia, perasaan dia, tidak lekang dari perasaannya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memerhatikannya, sangat mendengar, sangat meliputi, sangat berkuasa, sehingga dia merasakan dia tidak ada kuasa langsung, sehingga dia merasakan tidak berbuat, belum berbuat, maha zero. Itu akan kurang dirasai apabila ia tidak dapat menjiwai tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Berbeza dengan orang yang sudah menghayati tauhid atau orang yang berjiwa tauhid. Mereka ini sentiasa rasa bertuhan, sentiasa merasakan Allah itu wujud, melihat, mendengar dan mengetahui tentang hal mereka, zahir dan batin. Mereka sentiasa merasakan kehebatan, kekuasaan, keagungan dan perkasanya Tuhan. Allah tidak lekang dari hati-hati mereka. Mereka ini digelar orang yang arif billah. Itu beza antara orang alim billah dan arif billah. Arif billah itu dia lebih kepada merasainya. Orang alim billah itu dikatakan orang yang hanya mengetahui ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang sifat 20. Tapi untuk merasainya, untuk menghayatinya, untuk menjiwainya, sehingga benar-benar rasa bertuhannya sangat tajam dan sehingga rasa kehambanya sangat mendalam, itu hanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang betul-betul kenal akan Allah dengan hati dan perasaan mereka. Sebenarnya kalau kita teliti apa yang diperkatakan oleh kedua-dua pihak ini, memang ada kebenarannya. Namun kita tidak boleh membuat pertimbangan tentang betul atau salah, berkesan atau tidak berkesannya pengajian tauhid melalui sifat 20 ini, tanpa kita melihat dan mengambil kira tentang keadaan yang wujud di zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengasaskan pengajian sifat 20 ini. Jadi saya cuba nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang mendengar video ini bahawasanya ini perkara yang sangat-sangat penting tuan-tuan sekalian, bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah mujaddid, orang yang paling bertakwa di zamannya. Walaupun dikatakan beliau ini pada mulanya berguru dengan ayah tirinya, iaitu Imam Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili, di mana dia sering menggantikan ayah tirinya untuk menghadiri majlis, debat dan sebagainya. Sehinggalah pada usia umur 40 tahun, Al-Imam Asy'ari ini menjadi Imam Mu'tazilah dan akhirnya dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah kerana munculnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dijawab oleh ayah tirinya sendiri, iaitu Ali Al-Jubai. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekarang ini kita berada di kurun yang ke-15, 1442 Hijrah. Jadi kita kena tahu kedatangan Mujaddid ini membawa satu pembaharuan, iaitu pembaharuan di sudut-sudut yang tertentu. Kalau zaman-zaman yang silam, iaitu pembaharuan di sudut kaedah fiqahnya, usul fiqhnya, kaedah mentakhrij hadisnya, dan akhirnya bila sampai kepada kurun yang ke-14 dan kurun yang ke-15, iaitu kurun yang ke-14 ni era Fatah At-Tamimi dan kurun yang ke-15 ni era Al-Mahdi, tapi mereka sempat bertemu sehingga disebut sebagai Mujaddid kembar. Maka dengan ini saya suka bagi tahu bahawa maka kerosakan di zaman sekarang ini adalah kerosakan yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Maka datanglah Mujaddid untuk memperbetulkan semua keadaan sehingga dibawa satu pendekatan. Yang telah saya sebutkan di kuliah yang lalu bahawa sifat 20 itu tidaklah salah, bahkan sesuai, tepat, sangat tepat, sangat baik, sangat padu, sesuai digunakan, sesuai dipraktikan di zaman. Kerana berdepan dengan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan golongan dengan ahli falsafah yang sesat. Adapun sekarang ini kita berdepan dengan satu keadaan yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada itu, jahilah yang kedua. Maka perlu ada satu pembaharuan dalam bidang tauhid, iaitu tauhid penghayatan.
Jadi tolong jangan silap faham. Tolong jangan silap faham. Tolong jangan silap faham, tuan-tuan. Maka bukan bermakna Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada ketika itu tidak mampu mengendengahkan bentuk ilmu tauhid yang lebih berkesan dan mendalam. Mampulah sebab dia mujaddid. Tetapi dia tertakluk kepada suasana dan keadaan di zamannya. Mana yang lebih utama di zaman itu? Nak menolakkan kekafiran, nak menolakkan kekufuran, nak menolakkan syubhat yang boleh membawa bahaya kepada umat Islam. Dan dia perlu menyesuaikan pendekatannya dengan suasana dan keadaan yang wujud di zaman itu. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang mujaddid, yakni orang yang memperbaharui agama atau disebut sebagai reformis. Masalah utama yang dihadapi di zamannya ialah masalah kerosakan akidah umat Islam. Akidah umat Islam ketika itu rata-rata telah dilanda kesesatan, dirosakkan, diselewengkan oleh berbagai-bagai unsur dan fahaman yang wujud di waktu itu. Sebagaimana saya katakan tadi, fahaman Jabariyahnya, Qadariyahnya, fahaman-fahaman yang dibawa oleh puak Mu'tazilah yang banyak bersandarkan kepada hujah akal. Ia sudah sampai ke tahap krisis yang sangat besar dan umat Islam ketika itu berhadapan dengan wabak kerosakan dan penyelewengan akidah yang berluasa. Jawapannya diketengahkan cara sifat 20 itu, maka itulah cara yang terbaik, bahkan tidak bertentangan langsung dengan ajaran Nabi SAW. Ini kita kena faham. Supaya nak dapat membatas perbezaan yang mujaddid bawa pendekatan ni. Ini jangan kita terlalu ta'assub sampai kita dah misinterpret, kita dah tak faham pula. Ini tak dibenarkan oleh Islam. Tolong beri perhatian, tuan-tuan. Di waktu itu soal penghayatan akidah sudah menjadi perkara kecil dan orang yang mahu terlibat dengan usaha penghayatan akidah ini tidaklah ramai. Soal penghayatan iaitu apabila sesuatu itu kita kena rasa apa? Rasa tidak berbuat, rasa belum berbuat, yang selalu saya syarahkan dalam video-video saya dalam kuliah saya yang lalu. Tuan-tuan boleh tengok video saya Da'i Ruknun insya-Allah di masa boleh akses semula lah. Jadi soal penghayatan akidah sudah menjadi perkara kecil dan orang yang mahu terlibat dengan usaha penghayatan akidah itu tidaklah ramai. Soal utama ketika itu, dengar molek-molek, ialah untuk memelihara dan menyelamatkan akidah orang ramai dan masyarakat umum supaya tidak tergelincir dan tidak dipengaruhi oleh fahaman-fahaman Mu'tazilah yang sesat. Inilah yang menjadi soal pokok dan soal utama di waktu itu yang mengatasi segala soal dan masalah yang lain. Inilah senario yang menjadi sebab munculnya sifat 20 ini. Ini kena faham dok. Justru itu kita lihat sifat 20 ini susunannya, ini advantage belajar sifat 20 ni apa? Susunannya rapi, ringkas, mudah difahami, mantap. Walaupun hanya 20 sifat Tuhan yang diketengahkan yang wajib, secara ijmal, secara tafsil, ia sudah mampu dan memadai untuk menangkis segala fahaman karut marut dan khurafat yang dibawa oleh fahaman-fahaman Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Kita dapat lihat bahawa sifat 20 ini mempunyai satu kuasa karamah, keramat yang mampu memelihara akidah umat Islam dan dapat memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menangkis segala serangan-serangan syaitan dan kuncu-kuncunya untuk merosakkan akidah, meragukan dan menanam perasaan was-was dalam hati-hati umat. Di sinilah letaknya kekuatan sifat 20 yang diajar oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia sangat berkesan untuk menanam akidah dalam fikiran manusia secara mudah dan ia sangat berkesan untuk mempertahankan akidah manusia dari serangan-serangan yang boleh merosakkannya. Sifat 20 ini sebenarnya telah berjaya, bukan gagal, telah berjaya mencapai maksud yang dikehendaki oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan cemerlang dan jayanya. Umat Islam keseluruhannya harus bersyukur, alhamdulillah dan berterima kasih atas usaha Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu mujaddid kurun yang ketiga. Sekarang kurun yang keberapa, tuan-tuan? Kurun yang ke-15. Jadi berapa tahun dah tu? 12. Kalau 15 tolak 3,
12 kurun. Dalam satu kurun 100 tahun, 1200 tahun. Jadi adakah kita nak menggunakan pendekatan itu lagi? Atau kita kena ada satu perkara yang baru? Ataukah kita mencadangkan, ustaz yang mencadangkan, da'i yang mencadangkan, motivator yang mencadangkan, ulama biasa yang mencadangkan, wali-wali yang mencadangkan? Tidak. Datanglah mujaddid kurun yang ke-14. Siapa? Fatah At-Tamimi, Wazir Al-Mahdi, orang kanan Al-Mahdi. Maka dia datang dengan package. Bukan sahaja dia datang dengan akhlak dan kasih sayang dan pengetahuan bertaraf mujtahid, tapi dia membawa ilmu-ilmu yang sesuai, ilmu sejagat, buah fikiran untuk mengatasi semua masalah. Semua masalah, tuan-tuan. Termasuklah ilmu tauhid yang diguna pakai. Pendekatannya, dengar molek-molek. Pendekatannya supaya manusia mudah dengan izin Allah untuk mendapat rasa cinta dan takutkan Tuhan. Jadi yang lebih penting di zaman sekarang ini adalah supaya kita dapat rasa, kita dapat merasai dalam jiwa kita, sanubari kita dapat yakin, dapat ada rasa-rasa dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bebas daripada syirik-syirik khafi, syirik-syirik yang tersembunyi, syirik-syirik yang kita tidak sedar. Jadi soal mendalami, menghayati dan menjiwai ketauhidan itu adalah satu perkara yang lain berbanding dengan sifat 20 tadi. Sana keutamaan dia. Keutamaan dia apa? Dia ada antara dua tu, mana yang utama? Yang utama ni nak mengelakkan manusia daripada kufur dulu. Tapi soal penghayatan dah jadi soal yang kedua. Ini kita kena faham ni. Kalau tak faham susah lah. Jadi sifat 20 tu basic lah, asas lah. Ia bukan untuk penghayatan dan penjiwaan. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Jadi dah bila tahu Tuhan itu berkuasa, adakah dengan itu kita banyak sedekah, banyak kita tahajud, banyak kita bertaubat? Jadi dengan pencanaian, dengan pencerahan yang dibuat oleh Fatah Tamimi di kurun 4 ke 14, bawa sini lah. Bila 147, contohnya 1401 pun, itu dah peranan mujaddid, sebenarnya mujaddid kurun yang ke-14 lah. Membawa kepada kurun yang ke-15 ni. Bila 1401, itu kurun yang ke-15. Itu kita kena faham tu. Cara-cara kiraan menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sifat 20 ni untuk menanam, menyelamatkan dan mempertahankan akidah. Tetapi untuk penghayatan yang sepenuhnya, untuk penjiwaan kepada ketauhidan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar mujaddid kurun yang ke-14, yang mana kita perlu mencari dia. Siapa saya dah sebut tadi? Fatah At-Tamimi. Boleh jadi perkara ini baru bagi tuan-tuan, sebab tuan-tuan tidak boleh jadi, tuan-tuan tidak mencarinya, tidak mengkajinya, tuan-tuan terikat dengan pendekatan yang lama. Tapi sudah sampai masanya, insya-Allah, maka pendekatan tauhid tajdid, bukan Wahabi, bukan Salafi moden, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah, pendekatan menurut ajaran Islam tulen sekarang ini untuk kepersada dunia dibawa oleh Fatah At-Tamimi. Maka tuan-tuan, yang basicnya saya selalu syarahkan, iaitu setelah kita beramal, jangan ada rasa berbuat, jangan ada keakuan, kena rasa belum berbuat, sebab tak pernah berbuat. Yang berbuat itu hanyalah yang ada kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak pernah berbuat, jadi mana mungkin kita ada rasa berbuat. Kita kena ada rasa tidak berbuat, belum berbuat, kita ini maha zero. Ini antara kupasan-kupasan yang penting, yang sangat berkaitan dengan hati, yang sangat berkaitan dengan penjiwaan ilmu tauhid. Sekian, yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk-buruk itu adalah dari nafsu dan dosa saya. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat hidayah, kita semua mendapat hidayah, mendapat taufik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.